Tani. Bersama dengan kami hari ini pengasas dan ketua pegawai eksekutif Sugar Bomb Encik Ahmad Azhari Rosli. Beliau juga merupakan alumni ataupun bekas murid SMK Seksyen 9 Shah Alam seperti yang telah dikatakan oleh Cikgu Syed Ahmad Tani tadi sebentar tadi. Terima kasih abang kerana sanggup meluangkan masa dan selamat datang kami ucapkan. Okey, baik. Kita akan berbicara bersama Abang Ai bagi mengetahui lebih lanjut mengenai diri beliau dan juga Sugar Bomb yang sedang hangat di pasaran sekarang. Okey Abang Ai, mula-mula sekali terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Warta Sembilan ini. Yelah, kami akan faham Abang Ai sedang sibuk menguruskan perniagaan dan sebagainya. Baik, sebagai pembukaan, boleh Abang Ai ceritakan sedikit tentang latar belakang Abang Ai? Alright, terima kasih banyak kepada adik Akif dan juga Sofia. So, pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tim Warta 9 kerana menjemput saya. Of course, Warta 9 dan juga Seksyen 9 ni dah menjadi SMK Seksyen 9 ni dah ibarat menjadi rumah kedua saya daripada 18 tahun lepas. 18 tahun dah. Lebih 12 tahun silap. Saya umur 18 tahun. Cikgu Syed masih lagi membawa Warta 9, alhamdulillah dah berapa edisi lah saya jamin. Pertama sekali saya mengambil SPM lebih kurang 12 tahun lepas di SMK Seksyen 9 Shah Alam. Umur saya sekarang 30 tahun. Tahun ni masuk 30. Duduk di Shah Alam. Sekolah memang daripada tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5. Anak jadi Seksyen 9 Shah Alam. Memang orang Shah Alam dibesarkan pun di Shah Alam. So menjadi satu kebanggaan dan juga satu bagi saya membuatkan saya rasa terharu apabila Seksyen 9 sendiri menjemput saya untuk menjadi salah seorang yang interview sebagai usahawan yang tengah naik lah, boleh saya katakan, brand Sugar Bomb di pasaran di Malaysia. Terima kasih Abang Ai disebabkan abang merupakan anak jati Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 9 sendiri. Macam mana abang dulu kat sekolah? Sebab saya rasa abang sendiri jenis yang baik-baik belaka, saya katakan. Saya waktu sekolah dulu boleh dikatakan kalau tak silap saya 5 sains 1. Itulah. Dia sains-sains 1 semua. Maknanya boleh katakan saya memang bukan kata nerd tapi yang kuat belajar. Kuat belajar keluar. Tapi kuat belajar, kuat bermain juga. Saya ingat lagi main bola bersama dengan cikgu saya. Mungkin saya tak dapat wakil bola kot sebab saya kuat belajar, saya tak wakil bola time tu. Tapi saya pun minat bola daripada kecil. Jadi sebab tu saya tahu perjalanan. Saya tahu ada time yang cikgu saya main bola dan sebagainya. Dah hampir 18 tahun dan di sekolah bagi saya merupakan satu tempat yang tempat saya bina diri saya. Belajar daripada tak ada apa-apa menjadi satu orang lah. Dan akhirnya saya sangat berhutang budi dekat sekolah menengah 9 ni kerana mereka lah yang membina saya sehinggalah saya jadi seperti mana hari ini. Okey, terima kasih Abang Ai. Sekarang kita akan masuk kepada tajuk utama kita, iaitu pelibatan abang di dalam industri perniagaan. Kami nak tahu macam mana ataupun bagaimana perjalanan abang daripada selepas SPM sehingga wujudnya satu jenama baharu sekarang yang saya percaya sedang berada di dalam di atas meja solid seseorang. Baik. So sebenarnya saya selepas saya tamat sekolah SMK 9, tamat SPM, result saya alhamdulillah sangat memberangsangkan. Saya dapat 12.1 pada tahun tu. Kemudian saya buat International Baccalaureate. International Baccalaureate ni ataupun nama dia IB lah di College Mara Banting untuk persediaan untuk belajar di luar negara. Kemudian saya belajar di luar negara selama 4 tahun di bahagian Aeronautical Engineering, pengajian kapal terbang. Tak ada kena-mengena langsung dengan bidang bisnes ataupun perfume, tetapi dari bangku sekolah sendiri saya memang betul-betul minat dalam bahagian perniagaan. So pada waktu form 1 sampai form 1 kita biasalah dengar jual pemadam, main pemadam, menang pemadam tu boleh ambil orang punya, lepas tu boleh jual balik. So benda-benda tu semua saya buat, jual buku dan sebagainya. Lepas tu masuk ke College Mara Banting pun saya mula berniaga juga di dalam college.
International Baccalaureate di University of Bristol. Saya belajar di University of Bristol, United Kingdom. Pun saya minat di bahagian bisnes, jadi saya ambil course bisnes sampingan. Dan kemudiannya alhamdulillah saya graduate di bahagian Masters in Engineering kapal terbang. Dan sebaliknya daripada United Kingdom, saya tak sambung di dalam bidang yang saya belajar. Saya tukar ke bahagian perniagaan kerana di situ memang minat saya daripada kecil lah berniaga. Saya berniaga pun bukan kerana nak buat duit semata-mata. Dia lebih kepada kepuasan untuk melihat orang bahagia menggunakan produk ataupun value yang kita berikan. Duit tu dia macam akan datang, tapi apabila kita buat sesuatu produk tu, produk yang saya wujudkan, kepuasan bila pengguna tu menggunakan produk kita ataupun kepuasan bila brand kita dah meningkat, itu menjadi pembakar semangat saya lah. So apabila saya pulang daripada Bristol, saya berjumpa dengan seorang kemis di Bristol sebenarnya, dan kita berbincang untuk membuat satu produk yang related dengan kemis lah, kerana dia merupakan seorang kemis. Jadi di situ wujudnya saya bantu sendiri perfume, cuba-cuba untuk buat perfume sendiri, dan kemudiannya kita membina kilang yang kecil. Selepas membina kilang yang kecil, permintaan terhadap produk tu makin meningkat. So kita besarkan kilang kita dan mengambil masa hampir 4 ke 5 tahun untuk berada di posisi kami sekarang lah. So saya graduate dari University of Bristol pada tahun 2016. So graduate sahaja, terus saya mula perniagaan menjual perfume secara kecil-kecilan. Kemudian dalam masa 4 tahun, impian saya untuk membina sebuah kilang terus kembang, membina kilang, dan alhamdulillah brand diterima oleh pengguna dan kilang pun alhamdulillah dah wujud, kilang yang saya impikan. Okey. Saya pasti sebelum abang bangunkan empire abang sekarang, orang kata abang kena ada dulu rasa-rasa hidup ataupun sedikit perisian hidup sebelum memulakan langkah baru. So apa pengalaman abang sebelum kerja ataupun sebelum buka bisnes Sugar Bomb ni? Baik, so sebelum saya buat bisnes Sugar Bomb, sebenarnya saya buat banyak kerja-kerja sampingan. Apabila kita dah masuk ke zaman contohnya lah universiti, zaman sekolah saya memang belajar betul-betul lah. Bila dah masuk ke zaman universiti, barulah kita nampak kehidupan yang berbeza sedikit, di mana semuanya memerlukan duit. Contohnya saya nak makan, dulu mungkin makan mak bapak kita bagi dan sebagainya, tapi sekarang bila di sesi universiti, semuanya memerlukan duit. Jadi apa yang saya buat adalah saya mula belajar berniaga pada tamatnya saya sekolah. Dan di situ bermulanya minat saya terhadap berniaga apabila saya menjadi penjual buku pada waktu saya belajar di International Baccalaureate di College Mara Banting. Kemudian apabila saya belajar di luar negara, dia membuka minda saya yang jauh lebih besar. Di situ saya sebenarnya menjadi seorang cleaner. Tamat kursus pelajaran saya pada waktu petang sehingga jam 5 di United Kingdom. Lepas tamat jam 5, selalunya bandar dia akan mati. Jadi kerja-kerja cleaner yang ada selepas jam 5. So selepas jam 5 kita akan sama ada kerja di kedai makan, iaitu untuk buat kebab atau sebagainya, atau kerja sebagai cleaner, selalunya lah rakyat Malaysia. Jadi saya pilih untuk kerja sebagai cleaner kerana kerja cleaner hanya ambil masa 3 jam. Untuk bersih sekolah, makcik-makcik yang bersihkan sekolah ataupun uncle-uncle yang bersihkan sekolah, sama. Di saya, di universiti tu saya belajar, dan di situ saya nampak sebenarnya tanpa mereka, tanpa kerja-kerja ni, satu organisasi tak akan boleh hidup dengan apa, megah ataupun blooming. Sebab tanpa mereka yang membuat kerja-kerja yang kecil ni. So saya lah sebagai dari mereka, so saya belajar daripada situ. Kemudian saya menjadi manager pula untuk cleaning company tu, untuk bahagian tu. So saya banyak belajar di situ. Di samping itu juga, waktu di University of Bristol juga saya ada buat shipment company, shipping lah,
hantar barang daripada UK pergi ke Malaysia, dan di situ sebenarnya banyak mengajar saya tentang macam mana untuk berniaga. Bukan waktu kat sekolah. Kat sekolah saya betul-betul belajar. Habis sekolah baru saya betul-betul push untuk kejar untuk ke arah dunia perniagaan. Okey. Dah berapa lama abang beroperasi bersama dengan tim abang sekarang? So far kita dah beroperasi lebih 5 tahun. Masuk tahun ke-6 tahun ni. Tahun 2015 saya mula wujudkan, hujung tahun 2015. Selepas itu 6 tahun lah. Hampir 6 tahun bersama dengan tim Sugar Bomb. Apa sebenarnya ataupun siapakah idola usahawan ataupun idola dalam bidang perniagaan abang? So sebenarnya kalau idola yang paling besar kita boleh letak Rasulullah SAW, iaitu Nabi Muhammad kita, kerana daripada kecil memang dia sendiri pun berniaga. Kalau kita dengar sejarah sirah-sirah, dia berniaga kambing, mengembala kambing dia mengembala kambing. Jadi kita melihat kekuatan yang ada pada baginda membuatkan saya cuba untuk membantu ummah yang berada di dalam Malaysia sendiri. Tak banyak kita boleh katakan tak banyak entrepreneur ataupun peniaga-peniaga yang boleh menjadi tycoon di dalam golongan kita. Jadi dia membuatkan saya terpanggil untuk memperkembangkan bisnes saya supaya saya boleh membantu ummah kita, boleh membantu masyarakat kita supaya kita boleh keluar daripada kepompong kebiasaan. Jadi saya letakkan Rasulullah sebagai idola dan sepatutnya menjadi idola kita semua. InsyaAllah bila kita letakkan satu idola yang komplit, kita follow apa yang dia buat, insyaAllah kita akan boleh berjaya. Boleh abang ceritakan sedikit tentang persiapan sebelum abang bergelar usahawan? Persiapan sebelum bergelar usahawan, basically mental kita kena kuat. Dalam berniaga ni dia, kalau kadang-kadang kita bermain social media, saya yakin zaman sekarang semua orang main social media, dan kita melihat kejayaan orang lain di dalam social media, apa yang mereka lakukan, kita pun rasa macam terpesona ataupun teruja dengan apa yang mereka buat. Tapi sebenarnya di sebalik kegembiraan mereka kongsikan tu, ada banyak cabaran-cabaran yang mereka hadapi, termasuklah saya. Jadi persediaan utama, tak kisahlah siapa-siapa pun yang nak masuk dalam industri perniagaan ni, adalah mentaliti yang kuat, positivity, circle ataupun kawan-kawan yang banyak membantu dalam bahagian perniagaan, kawan-kawan yang positif. Kena elakkan benda-benda yang negatif yang membuatkan kita boleh down. So benda-benda yang ni, persediaan tentang rohani kita pun sangat-sangat penting. Tadi biar saya persediaan mentaliti kita. Mentaliti di bahagian kita kena berfikiran positif terhadap apa yang berlaku. Tapi kemudian rohani kita pun kena ada persediaan juga. Sebab ada orang bila duit, insyaAllah dia akan ada kalau dia cari. Dan bila dia cari duit, kalau rohani ataupun iman dia tak kuat, dia jadi kot ke laut. Dia jadi menggunakan duit di tempat yang salah. Jadi persediaan tu perlu dari segi dua-dua ataupun sebenarnya 3, jasmani, rohani dan juga mentaliti kita kena sangat-sangat kuat. Okey, disebabkan abang pengasas, saya yakin soalan saya ni lah tak ada siapa pun boleh jawab. Saya yakin abang adalah orang yang betul untuk jawab soalan ni. So, apa kelebihan ataupun keunikan sendiri Sugar Bomb ni? Okey. So pertama sekali, Sugar Bomb adalah satu produk tempatan yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia sendiri yang menggunakan kilang yang kita hasilkan sendiri. So basically kita bukanlah satu produk yang diimport daripada luar. Kemudian perniagaan Sugar Bomb ini kami menghasilkan wangian, pelbagai jenis wangian yang bakal mengharumkan sama ada diri anda, rumah anda, kereta anda ataupun bilik anda, di mana-mana anda berada. InsyaAllah produk Sugar Bomb akan mewangikan kehidupan anda paling kurang 2 hari kalau disembur pada badan, pada perfume, 2 hari kalau disembur pada fabrik, tapi 12 jam kalau kita spray pada badan. Dan yang paling penting, of course, dia adalah halal untuk digunakan. Di dalam industri perfume ini, produk yang
paling penting adalah produk yang dijamin halal. Jadi apabila kita mengusahakan, kita satu saya cakap, apabila satu orang yang mengusahakan tu dia perlu follow seperti mana Rasulullah laksanakan. Tak kisahlah, dugaan dalam bisnes ni pun memang banyak, tapi kita kena berpegang pada satu, yang halal tu halal, yang haram tu tetap haram. Jadi produk kita boleh dikatakan jaminan 100% halal, di mana diusahakan oleh 100% Muslim. 100% Muslim daripada pekerja sehinggalah ke bosnya. Okey, bagaimana ataupun macam mana abang mempromosikan produk abang dan kenapa memilih kaedah tersebut? Baik, mempromosikan produk ada banyak cara, pelbagai cara. Kita ada offline dan juga online marketing lah yang paling senang. Dan kami melaksanakan dua-dua marketing, iaitu penggunaan media sosial dan juga penggunaan offline. Kalau dilihat billboard Sugar Bomb, syarikat Selangor FC pun, pasukan bola sepak Selangor FC pun kami sponsor. Itu adalah contoh offline marketing yang kami laksanakan supaya pengguna ataupun peminat Sugar Bomb nampak dan kena dengan dia. Nak kata pasal Selangor FC ni adalah kerana saya memang minat bola sepak. Jadi Selangor FC daripada dulu sampai sekarang adalah impian saya untuk saya miliki, tapi sekarang saya dapat sponsor dulu. Impian saya untuk miliki sebuah kelab bola sepak. Tapi sebenarnya kalau saya tak masuk ke di bahagian sponsor, macam mana saya nak tahu tentang industri tu. Jadi saya masuk di bahagian sponsor dulu, dan insyaAllah satu hari nanti saya pun tak tahu apa yang akan jadi. Hopefully lah impian saya iaitu untuk memiliki sebuah kelab bola sepak berjaya. So saya laksanakan marketing di sana dulu. Laksanakan marketing offline dahulu di situ. Kemudian saya juga laksanakan online marketing. Online marketing di mana kita menggunakan Facebook, social media lah, Instagram, Twitter, TikTok dan pelbagai advertisement yang berbayar, sama ada di social media ataupun di dalam website. So ini memberikan kami potensi untuk dilihat oleh customer. Marketing adalah untuk bagi orang nampak. Jadi apabila kita buat satu offline dan juga online marketing, semua posisi orang akan nampak kita. So itu adalah misi utama Sugar Bomb. Okey, boleh abang kongsikan sedikit contoh masalah yang timbul ketika berurusan bersama dengan pekerja ataupun pembeli? Baik. So masalah ni dia sentiasa akan ada, tak kira lah di apa benda kita buat pun. Kita cubalah buat sehabis baik macam mana pun, insyaAllah masalah tu akan datang. Kenapa? Bila kita tak ada masalah, apabila kita dah tak ada nyawa lah. Bila tak ada nyawa, masalah tu dah jadi kepada orang lain. So saya patut bersyukur dan kita semua patut bersyukur apabila Tuhan turunkan kita tu masalah, kerana dia uji untuk membantu kita untuk naik kita, dan dia uji seseorang tu kerana dia tahu seseorang tu mampu untuk melaksanakannya. Jadi bila saya ditimpa ujian, contohlah dengan pekerja ke, dengan customer ke, yang paling teruk saya pernah terima adalah produk saya rosak. Maknanya apabila kita ada kilang sendiri, of course kita ada QC dan juga QA juga, tapi tidak ada benda yang kita dapat elakkan. Contohnya apabila kita menghantar barang melalui courier service lah, sampai barang pecah tapi customer salahkan kita contohnya. So macam mana kita hadapinya adalah kerana customer tu tak dapat lagi barang dia, kita akan beri mereka barang yang baru. Apabila customer membeli barang kita sepatutnya pastikan barang tu sampai dengan selamat kepada mereka. Apabila mereka tak dapat barang tu dengan selamat, apa yang kita buat? Kita kena gantilah. Kita kena ganti, dan HQ tanggunglah kerugian kerana kesilapan itu. Dan bila kesilapan tu kita dah betulkan, InsyaAllah masalah tu dah selesai. Akan wujudlah masalah lain pula. Seperti sekarang ni masalah COVID dan sebagainya. Masalah COVID pun adalah salah satu masalah. Tapi kita tak boleh, saya pun tak boleh nak kata terus down. Sebab itu mental kita kena kuat. Apabila wujudnya COVID ni, tugas untuk satu syarikat bersama dengan pekerjanya untuk fikir, untuk keluar daripada masalah tersebut. Kita wujudkan bisnes pun adalah kerana kita nak perbaiki masalah orang. Contohnya saya buat perfume adalah kerana saya nak baiki masalah awak yang, bukan awak lah, orang kampung saya yang ada masalah bauan, ada masalah badan dia kurang mengenakkan contohnya lah. Jadi kita berbisnes adalah untuk menyelesaikan masalah orang.
Jadi kalau contoh saya buat produk untuk bilik air adalah kerana masalah dia bilik air dia selalu berbau kurang menyenangkan. Jadi masalah dia saya cuba selesaikan iaitu dengan memproduce satu produk yang boleh menyelesaikan masalah bau di bilik air. So masalah dia memang akan timbul. Kita sebagai peniaga wajib fikir macam mana untuk keluar daripada masalah tu ataupun macam mana untuk menyelesaikan masalah tu. Okey, jadi sekarang pun kita tahu yang Selangor sedang melakukan sistem PKPD. Jadi macam mana keadaan perniagaan abang dalam musim pandemik sekarang? Okey, dalam musim pandemik ini kita perlu menggunakan semua, boleh katakan semua medium yang ada. Jadi apabila PKPD ini, syarikat saya seluruh 150 orang pekerja, kami terpaksa tinggalkan di rumah. Bekerja di rumah dan kami laksanakan bisnes online di mana customer kita pun membeli barang online, kita tak boleh hantar, dia tak boleh ambil barang di tempat kita, kita akan hantar kepada dia. Yang bekerja hanyalah di bahagian membungkus barang sahaja, untuk penghantaran pergi ke customer. So itu adalah inisiatif yang kami laksanakan dan alhamdulillah pada waktu PKPD ni pun bisnes alhamdulillah tetap berjalan dengan baik. Salah satu cara lain adalah kerana saya pun ada hub ataupun kedai di Kota Kinabalu Sabah. Kita pun ada kedai di Kelantan, kita pun ada kedai di Sarawak. Jadi barangan-barangan kita tu kalau PKPD di Selangor tak apa, dekat Sarawak boleh keluarkan, di Sabah boleh keluarkan, di Kelantan boleh keluarkan. So itu adalah strategi bisnes yang kami laksanakan. Kerana kita nak selesaikan masalah pengguna tak boleh tunggu daripada kita. Pengguna tak nak tahu masalah PKPD ke apa. Dia nak wangi lah. Jadi kita yang kena fikir macam mana nak selesai masalah dia tu. Nah, saya tahu abang ni sebenarnya adalah head of the organisation ataupun ketua organisasi. So macam mana abang menghadiahkan ataupun abang orang kata menghargai mereka-mereka yang mempunyai prestasi yang bagus ataupun employee abang? Untuk pekerja yang bagus, setiap tahun kita akan buat pertama sekali pemberian bonus untuk pekerja-pekerja yang mencapai KPI mereka. Dan syarikat saya juga ada membuat trip lawatan ataupun bersama dengan keluarga Sugar Bomb lah. Maknanya seluruh keluarga Sugar Bomb untuk pergi ke berjalan-jalan, contohnya di Langkawi, di Thailand sebelum ni. Tapi sekarang ni kerana COVID, jadi kita tak boleh keluar untuk bersama dengan mereka. But in the end, setiap tahun kita mesti laksanakan satu prestasi punya appreciation, dan kami berikan mereka dalam bentuk bonus raya, bonus tahunan, bonus kerja KPI, dan juga bonus commission. Sepatutnya tahun lepas kita orang patut pergi ke Vietnam bersama dengan tim Sugar Bomb, tapi tak dapat dilaksanakan. Cuma kerana bisnes kita pun ada di Sabah sekarang. So selepas ini habis sahaja PKP atau PKPD ni, memang target dia untuk tim Sugar Bomb yang ada di KL untuk berada di HQ di Sabah, untuk bercuti di mana dulu. Okey, kami nak tahu kenapa memilih minyak wangi? Kenapa tak memilih produk pakaian ataupun makanan? Sebenarnya saya pun tak pasti kenapa tiba-tiba pilih minyak wangi. Tapi apabila kita tak buat sesuatu, kita akan jatuh cinta dengan sesuatu. Jadi pada waktu permulaan saya hanyalah buat untuk cuba. Saya hanya buat untuk boleh menarik minat, dia tak adalah minat sangat. Tapi apabila kita dah mula mendalami sesuatu, contohnya lah mata pelajaran sejarah. Apabila kita belajar, kita rasa macam susah, ataupun kita dengar daripada orang luar, kita dengar susah. Tapi apabila kita mendalami sesuatu benda tu, apabila kita baca dengan betul-betul, kita fahami benda tu, jatuh minat untuk melaksanakan sesuatu benda tu. So sama macam apabila saya buat perfume awal, hanyalah kerana nampak satu peluang yang saya ambil.
Kemudian apabila saya ambil peluang tu, saya mendalami benda tersebut, jatuh minat dekat dalam tu, jatuh minat dalam industri wangian, dan saya terus belajar dan belajar lagi. Nak kata saya terus pakar di dalam bahagian wangian, semestinya tidak. Tapi apabila saya dah masuk dalam industri wangian, misi saya adalah satu saja, iaitu untuk belajar menjadi yang terbaik di dalam industri wangian. So saya pun masih lagi belajar tentang perfume. Saya pun masih lagi belajar tentang keunikan perfume. Dan akhirnya alhamdulillah saya berjaya untuk hire ataupun ambil orang yang memang belajar di dalam bahagian perfume. So dia banyak mengajar saya tentang perfume. Di situ timbulnya minat yang mendalam. So berapa lama wujudnya minat tu, saya boleh cakap setelah 6 bulan saya buat bisnes, barulah saya nampak secara dalamnya, wah, industri ni memberikan satu keunikan yang lain berbanding dengan industri lain. Apa matlamat ataupun objektif perniagaan abang sebenarnya? Matlamat dan objektif sebenar Sugar Bomb adalah untuk membantu ummah, iaitu membantu orang yang berada di sekeliling kita atau yang berdekatan dengan kita. Sebagai contoh, saya membina sebuah kilang di bahagian Meru, Kelang contohnya. Di Meru, Kelang, saya orang Shah Alam, tapi saya pindah ke Setia Alam, Shah Alam lagi lah. Kemudian kilang saya di Kelang, di Meru. Bila saya buka kilang di Meru, kita membina peluang pekerjaan yang banyak. Dan saya berjaya untuk membantu orang di sekeliling kawasan saya. So itu matlamat utama. Dan apabila saya buka pekerjaan atau buka outlet yang banyak, Kelantan, di Kota Kinabalu, di Sarawak, saya berjaya untuk membantu orang sekeliling saya dari segi menjana pendapatan bersama dengan saya, dan juga membantu mereka hidup di dalam satu kehidupan yang lebih selesa daripada keadaan sebelum. Itu target utama atau misi paling besar Sugar Bomb. Tapi kalau nak kata misi kecil kita adalah of course untuk mewangikan seluruh rakyat Malaysia dengan wangian-wangian Sugar Bomb, tak kisahlah daripada kereta ke rumah, ke badan, ke office dan juga ke sekolah pun sepatutnya perlu diwangikan oleh Sugar Bomb. Okey. Apa reaksi parents abang bila abang cakap nak buat bisnes? Alhamdulillah, kerana saya memang dilahirkan dalam keluarga yang melaksanakan bisnes, jadi mereka sangat-sangat menggalakkan, tapi bukan nak kata main pakai langgar lah. Dia menggalakkan dari segi apabila dia melihat satu potensi, dia akan mereka cuba untuk memberikan dorongan dan kata-kata semangat untuk terus melaksanakan bisnes walaupun dikala tiba cabaran. Okey, apa reaksi kawan-kawan abang bila abang cakap abang nak buat jenama sendiri iaitu Sugar Bomb sekarang? Kawan-kawan pun sangat-sangat meyakinkan ataupun membantu saya untuk terus berkembang bersama dengan Sugar Bomb, sebab mereka melihat kepada potensi dari segi nama dan juga kepakaran yang kami ada. Jadi apabila kawan-kawan saya tahu saya nak buat bisnes atau nak buat brand perfume, mereka sangat-sangat menyokong. Okey, boleh abang kongsikan sedikit pengalaman abang jatuh bangun bersama tim dan skuad abang? Jatuh bangun memang akan sentiasa ada. Pertama sekali first kali bila kita mengadakan PKP lah ataupun pandemik ni berlaku, kejatuhan bisnes kita memang sangat ketara. Kerana pada waktu pandemik orang hanya nak beli face mask dan juga hand sanitizer pada waktu awal-awal pandemik. Jadi tak ada siapa selama sebulan, tak ada siapa yang ingin memberikan perfume. Tapi oleh kerana kita ada kilang pembuatan, jadi kita tukar bisnes kita ke arah pembuatan hand sanitizer. Jadi apabila kami buat hand sanitizer, alhamdulillah bisnes kami kembali kembali mendapat sambutan dan sehinggalah ke hari ini kami masih lagi membuat hand sanitizer. Okey. Siapa sebenarnya tulang belakang abang daripada dulu sampai sekarang yang abang rasa sangat bersyukur, sangat berterima kasih? Tulang belakang saya of course adalah keluarga saya, iaitu isteri saya, anak-anak saya dan juga pekerja-pekerja Sugar Bomb sendiri. Kerana tanpa mereka tidak adalah Sugar Bomb. Sugar Bomb tidak akan berdiri kerana saya seorang.
dia berdiri kerana 150 orang lebih yang bersama dengan kami untuk bawa satu misi yang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah wangian dan juga masalah yang berlaku di sekeliling kawasan kami. Jadi seluruh pekerja Sugar Bomb merupakan tunjang ataupun tulang belakang untuk bisnes kami. Boleh abang ceritakan sikit pengalaman jatuh bangun abang? Yang kami dengar sebenarnya yang tahun lepas abang diuji dengan lori abang terbakar. Okey, betul. So pada bulan 3 lah. Pada bulan 3 lori yang membawa produk kami di Sarawak terbakar pada waktu penghantaran yang membawakan kerugian hampir RM180,000 kepada kami kerana kebakaran itu berlaku tanpa diduga dan akhirnya kami terpaksa menerima hakikat yang ujian tu sentiasa akan ada. Tapi alhamdulillah oleh kerana ada insurans, dia membantu kami untuk memberikan keselesaan sedikitlah untuk apa kehilangan kami hadapi. Tapi in the end saya tidaklah meraung kerana kehilangan, lebih kepada memuhasabah diri tentang apa yang berlaku. Kerana kita kena ingat semua yang kita miliki sekarang hakikatnya bukanlah milik kita semata. Dia adalah milik Allah SWT, Tuhan kita, dan sepatutnya apabila kita ditimpa ujian pun kita patut bersyukur. Apabila kita diterima rezeki yang banyak pun lagilah kita kena bersyukur. So bukan nak kata ujian tu saya terima seadanya, tapi alhamdulillah saya bersyukur ujian tu diberi untuk membuatkan saya kembali duduk di, orang kata kembali sedar diri ataupun kembali menerima yang sebenarnya semua ini bukanlah kekal selama-lamanya. Tak dengar. Boleh tak abang bagi sneak peek untuk perancangan masa depan abang? Untuk rancangan masa depan, baik. Sebenarnya kami di dalam proses untuk membina kilang bersaiz 3 ekar di Meru, Kelang, bersaiz 3 ekar. Dan insyaAllah apabila terbukanya kilang ini, kita akan start buat kursus-kursus wangian untuk pelajar sekolah dan juga untuk pelajar universiti. So oleh kerana kami dah membawa masuk seorang lecturer ataupun seorang pakar universiti menjadi penasihat kami, jadi kita akan buka untuk kelas-kelas berkenaan dengan chemistry, tapi di bahagian organic chemistry, di bahagian wangian, supaya dia menjadi satu inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia, di mana belajar pun sebenarnya has to be menarik. Belajar pun dia kena belajar benda yang related dengan kehidupan kita. Jadi saya adalah ibarat, company Sugar Bomb adalah ibarat jambatan untuk membuatkan semua peminat di dalam bahagian chemistry khususnya sains ataupun chemistry, di mana itulah misi utama kami. Boleh tak abang bagi sedikit ataupun sepatah dua pesanan untuk mereka yang nak menceburi bidang perniagaan tapi takut untuk mengambil risiko? Takut untuk mengambil risiko, baik. Untuk mereka yang berminat berniaga tapi takut nak ambil risiko, pertama sekali kita kena ingat balik, berniaga ni lebih kepada memberi value kepada orang. Memberi value. Kenapa you berniaga? Apa yang membuatkan you nak berniaga? Berniaga perlu ada big why ataupun kenapa you boleh selesaikan big why you. Contohnya, saya berniaga kerana saya nak memiliki kehidupan yang lebih baik dan juga saya nak menyelesaikan masalah-masalah ummah ataupun masalah masyarakat kita. Jadi itu adalah big why saya yang membuatkan apabila saya rasa down, saya kena ingat balik, kenapa aku buat bisnes ni. Jadi untuk orang-orang yang baru nak bermula berbisnes, you kena cari sebab utama kenapa you nak buat bisnes. Adakah kerana keluarga? Adakah kerana you nak membuat bisnes kerana ibu bapa, nak memberikan mereka kehidupan yang lebih baik? Adakah you nak buat bisnes kerana nak menyelesaikan masalah
masalah-masalah wangian ataupun semua setiap orang big why dia berbeza. Big why dia berbeza. Ada orang kerana dia dah penat dalam kehidupan yang biasa-biasa contohnya. Ada orang kerana dia dah tak nak buat sekian-sekian. So setiap orang kena cari kenapa dia berniaga, dan apabila mereka dah jumpa jawapan kenapa dia berniaga, apabila mereka rasa down, mereka rasa takut, mereka kena lihat balik kepada big why. Kenapa you berniaga? Dan kalau big why you tu tak cukup besar, you akan gagal. Kalau big why tu you macam hanyalah kerana nak buat duit, you akan gagal. Kerana duit dia akan hilang dan pergi. Tapi big why itu contohnya lah, big why saya nak membawa ibu bapa saya umrah, membawa ibu bapa saya melaksanakan umrah. Selagi saya tak selesai big why itu, selagi itulah saya tak akan mengaku kalah dalam bisnes saya. Boleh tak abang bagi ucapan untuk warga guru dan murid SMK Negeri Sembilan? Baik, untuk semua cikgu-cikgu dan juga warga kerja di Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Sembilan Shah Alam, saya mengucapkan jutaan, ribuan terima kasih kerana membina saya daripada kecil, daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Daripada bagi saya tak ada apa-apa, anda dah daripada satu kain putih menjadi kain penuh dengan corak diri saya. Saya tak boleh nak tak berterima kasih. Memang sebenarnya sekolah lah tempat yang membina diri saya. Dan alhamdulillah, saya doakan supaya semua cikgu-cikgu di Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Sembilan murahkan rezeki. InsyaAllah pahala berterusan kerana membina anak didik ataupun anak-anak murid daripada dulu lagi sehinggalah sekarang. Setiap tahun student datang dan pergi, tetapi cikgu dan juga sekolah kekal tetap yang sama. Lihat Cikgu Syed pun ada di sini dah berapa 12 tahun lebih bersama dengan saya rasa Cikgu Syed mungkin dah 15 tahun bersama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan 20 tahun bersama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Sembilan. Saya kenal Cikgu Syed daripada Cikgu Syed kenal saya daripada kecil sampai dah besar. Saya pun melihat diri Cikgu Syed sehinggalah sekarang masih lagi bersama. So sangat-sangat berterima kasih dan saya doakan kesihatan dan juga kejayaan buat seluruh warga Negeri Sembilan, dan juga of course insyaAllah rezeki yang melimpah ruah daripada Allah SWT. Terima kasih Abang Ayat atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Sembilan ni. Terima kasih sekali lagi sebab sanggup meluangkan masa dalam temu berbicara ini bersama dengan Wartanai. Harap maaf untuk tersasul, tersilap kata. Semoga maju jaya dalam perniagaan dan menjadi inspirasi kepada kami semua di Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Sembilan. InsyaAllah. Terima kasih banyak kerana menjemput saya. Saya doakan anda belajar sebaik-baik yang boleh dan menjadi insyaAllah manusia yang akan mengubah dunia kita, insyaAllah.